Baik, kita mulakan suratul Hajj, mulai daripada ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika itu, bi annallaha, dengan sebab bahawasanya Allah, wal haq, dialah yang benar, wa annahu, dan bahawasanya ia, yuhyi, ia menghidupkan, al-mauta, akan orang-orang yang mati, wa annahu, dan bahawasanya ia, ala, atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, qadir, amat berkuasa. Okey, semak semula. Ayat 6 ya, suratul Hajj. Zalika bi annallaha huwal haq. Itu dengan sebab bahawasanya Allah, dialah yang benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahawasanya ia menghidupkan akan orang-orang yang mati. Itu ayat, pangkal ayat ni nak menunjukkan atau nak mengingatkan bahawa ia ciptaan Allah. Allah telah memulai ciptaan manusia, sehingga akhir hidup di bumi. Itulah sebabnya Allah tu benar. Dan bahawasanya ia menghidupkan akan orang-orang yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawasanya ia atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Ayat 7, wa annas sa'ata, wa anna, dan bahawasanya as-sa'ata, hari kiamat, atiyatun, akan datang. La raiba, tiada keraguan. Fiha, padanya. Wa annallaha, dan bahawasanya Allah, yab'asu, ia bangkitkan, man, akan orang yang, fil kubur, dalam kubur-kubur. Baik, semak semula. Wa annas sa'ata atiyatun. Semak ya, ayat 7. Wa annas sa'ata atiyatun, dan bahawasanya hari kiamat akan datang. Atau boleh terjemah dengan makna pasti datang. Ini. La raiba fiha, tiada keraguan di dalamnya. Janganlah nak meragui datangnya hari kiamat. Kiamat pasti datang. Manusia kadang mengkaji bahawa dunia ini satu masa akan hancur. Dan perubahan matahari dikaji akan berbalik. Jadi kita sendiri pun dah diberitahu oleh Nabi bahawa matahari itu akan berputar, bukan semestinya, tapi terbalik. Kalau sekarang daripada timur ke barat, dan ia akan berputar daripada barat ke timur. Itu tidak dapat dinafikan dan tidak boleh diragui. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur,
dan bahawasanya Allah ia bangkitkan akan orang yang dalam kubur-kubur. Kita kena maklum bahawa kematian itu ia sesuatu yang kembali kepada alam barzah, iaitu alam yang terdinding di antara dunia, kehidupan dunia. Jadi itulah yang dikatakan barzah, barzahun. Ia satu dinding, yang mana ia sudah terdinding antara dirinya dengan dunia. Mana-mana kematian dianggap sebagai dah dalam kuburan. Jadi bila kita faham kubur ni selalu, kita faham kubur, itulah yang ada nesan. Adakah kita terfikir bahawa manusia banyak yang tidak ada nesannya? Ya, mereka mati dalam perut ikan, perut binatang, meletup, hancur, berkecai, tak ada satu pun ya daging yang nak dikuburkan. Adakah kita fikir? Kita fikir kubur tu ada tanda nesan. Ya, sebenarnya bahasa dalam Quran ini, kalau dikatakan sebagai kubur, yang mati sudah berkubur. Tak kiralah kubur tu di tanah, di perut ikan, ataupun kubur itu sudah hancur. Ya, ada setengahnya dibakar. Ya, dibakar, sengaja dibakar. Tapi ini terbakar. Ya, hancur. Tak ada lagi nak dikesan. Jadi bayangkan, di situ mana kuburnya? Itu kita kena bahasakan, yang mati ni akan berkubur. Jadi setiap yang mati ni, ruh ini sudah terletak di satu alam, yaitu alam barzah. Roh-roh ini sedang seronok bermimpi. Mimpi seronok atau mimpi yang menyakitkan. Kalau mimpi seronok, namanya ya nikmat kubur. Kalau seandainya mimpi itu buruk, itu namanya azab kubur. Ya. Roh ini tidak ada dalam kubur-kubur yang berbatu nisan tu. Ya. Kita ingat tak, di tempat-tempat lain, kubur-kubur ni akan digali ya dan diasingkan. Dah diganti lagi pada kubur orang lain pula. Dikuburkan orang lain pula kat situ. Ya. Jadi, ya, itu hanya nak meletakkan jasad, supaya jasad itu jangan berbau. Hakikatnya ruh tu sudah kembali ke alam barzah. Itu dikatakan, ya, mereka ni tengah mimpi. Mimpi seronok. Mereka dalam nikmat kubur namanya. Seolah-olah nikmat kubur, seolah-olah mereka dalam surga. Seolah-olah belum masuk surga lagi. Mimpi saja. Ya, dan di antara mereka mimpi yang buruk disebut sebagai azab kubur. Jadi dia mimpi seolah-olah dia diazab dalam neraka. Tapi belum masuk neraka lagi. Mimpi yang tidak bangun-bangun. Sampai satu ketikanya, Allah pun bangkitkanlah. Dibangkitkan tadi, roh tadi dikejutkan, dan bersama dengan jasad. Itulah hari kebangkitan. Wa annallahu yab'atsu man fil kubur. Dan bahawasanya Allah ia bangkitkan akan orang yang dalam kubur-kubur. Ya. Sebab itu kalau menziarah kubur tu, ziarahlah, ingat. Ya, untuk mengingatkan kita bahawa kita juga ya akan mengikuti mereka. Bukan ziarah kubur tu macam dalam drama-drama. Ya, kita berborak-borak, bercerita-cerita, ya. Bukan itu. Ya. Itu tidak ada dalam Islam. Kita datang nak berborak-borak seolah-olah ya roh tu ada dalam situ lagi. Itu salah. Ya. Itu hanya ya penanaman jasad saja. Rohnya tak ada kat situ. Roh dah diangkat ke langit. Baik. Sambung lagi. Wa minan nas. Dan di antara manusia. Man, ada orang yang
Yujadilu, ia membantah. Fillahi, tentang Allah. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Wala hudan, dan tidak petunjuk. Wala kitabin, dan tidak ada kitab. Munir, yang menerangkan. Semak semula. Wa minan nas, dan di antara manusia, mayujadilu fillahi bighairi ilmin, ada orang yang ia membantah tentang Allah, ya, dengan tanpa ilmu, dengan tanpa pengetahuan. Wala hudan, dan tidak petunjuk. Wala kitabim munir, dan tidak ada kitab yang menerangkan. Turun ayat ini siapa di antara manusia ni? Ikut asbabun nuzulnya ialah tentang Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dan yang seumpamanya membantah tentang Allah dengan tanpa ilmu, dengan tak ada ilmu, dengan tidak ada petunjuk bersamanya, dan tidak ada kitab yang boleh dijadikan sebagai keterangan. Tak ada. Jadi jangan seperti Abu Jahal membantah tentang Allah. Ada setengahnya membantah, ditunjukkan tulang kepada Nabi, tulang orang mati. Wahai Muhammad, adakah bila kami dah jadi tulang macam ni, kami akan dihidupkan semula? Sudahlah Muhammad, jangan nak bohong kami. Macam itulah. Mereka tak percaya. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-9. Sani, yang memalingkan. Sani, yang memalingkan. Itfihi, dengan sombong. Itfihi mana ya? Nanti ya, kena apa? Itfihi ni maknanya rusuknya. Rusuknya kena bracket dengan sombong. Yang memalingkan rusuknya, bracket dengan sombong. Liudillah, supaya ia sesatkan. Dari sabilillah, jalan Allah. Lahu, baginya, fid dunya, di dunia, hizyun, kehinaan, wa nuzikuhu, dan kami rasakan akannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, azabal harik, azab yang membakar. Saya maksud semula ayat yang ke-9. Sanya itfihi, yang memalingkan rusuknya atau lambungnya dengan sombong. Maknanya bila berhadapan dengan Muhammad, dipalingkan dada dia. Macam itulah, dipalingkan dadanya. Tak nak pandang. Liudillah an sabilillah, supaya ia sesatkan dari jalan Allah. Jadi apa yang mereka fikirkan, bukan memikirkan untuk memimpin umat,
tapi memikirkan untuk menyesatkan umat dari jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun, baginya di dunia kehinaan. Memang patutlah kalau di dunia mendapat kehinaan. Dan dia terbunuh pada peperangan Badar. Mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan kufur. Itulah Abu Jahal. Akhirnya hina di dunia. Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq, dan kami rasakan akannya pada hari kiamat azab yang membakar. Maknanya tak boleh lari daripada azab Allah, sebab sudah dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sama lagi, zalika itu, bima dengan sebab apa yang, qaddamat telah mendahulukan ia, yadaka akan tangan engkau. Yadan dia, yadan ni ada dua ya. Yada, kedua tangan engkau. Ada alif tu, yada ya. Kedua tangan engkau. Wa annallaha, dan bahawasanya Allah, laisa tidak ada, bizallamin berlaku zalim, lil abid kepada hamba-hambanya. Simak semula. Zalika itu, bima qaddamat syadaka, dengan sebab telah mendahulukan ia oleh kedua tangan engkau. Ia oleh kedua tangan engkau. Tambah oleh untuk jadikan ia fa'il ya? Oleh kedua tangan engkau. Apa yang dimaksudkan? Ia telah mendahulukan ia oleh kedua tangan engkau. Maknanya perbuatan atau pekerjaan kufur yang dilakukan. Maknanya itulah pekerjaan kedua tangan engkau. Ya? Itu yang dimaksudkan ialah pekerjaan kufur yang dilakukan. Wa annallaha, dan bahawasanya Allah, laisa bizallamin lil abid, ia tidak ada berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Allah, dia tidak berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Allah tidak akan mengazab kalau hamba-hambanya itu tidak berdosa. Allah azab kerana hamba-hambanya itu melakukan perbuatan dosa. Sudah diperingatkan bahawa dosa yang tidak terampun itu akan diazab oleh Allah. Allah dah maklum. Jadi kalau dia sudah diampunkan dan dia tidak berdosa, mana Allah nak azab mereka? Allah tak berlaku zalim, itu maknanya. Lagi sambung, wa minan nas, dan di antara manusia. Man, ada orang yang. Pastikan kalau menterjemah, min ada man. Min, man. Wa minan nasi, man. Jadi min pertama terjemah di antara, man kedua tu terjemah ada orang yang. Dan di antara manusia ada orang yang. Macam tu ya. Tiap tak jumpa kalimah yang berbentuk sedemikian. Tak kira lah di tengah-tengah tu domir apa, tak kira lah.
Di tengah-tengah tu isi mana pun tak kisah. Tapi ada min, ada man. Contohnya ada lain. Wa minhum, dia tak nas. Wa minhum man. Ya. Wa minal mu'minina man. Contohnya. Jadi terjemahkan dan di antara. Kalau mereka dan di antara mereka ada orang yang. Dan di antara orang-orang yang beriman ada orang yang. Macam tu ya. Setiap kali jumpa min dengan man. Sambung, ya'budullah, ia sembah akan Allah. Ia sembah akan Allah ala harfin. Ala harfin. Ya, atas apa ni? Ya. Ala harfin. Kita boleh terjemah ya. Kalau terjemah harfiahnya atas tepi. Atas tepi, boleh? Atas tepi. Dalam braket tidak tetap. Dalam braket tidak tetap. Macam ayat lain harfi, ya. Tepi jurang neraka. Disebut harfi, ya. Okey, sambung lagi. Atas tepi braket ialah tidak tetap. Ya. Wa'in dan jika fa'in, maka jika asobahu telah menimpa ia akannya. Dalam braket memperolehi. Khairun, kebaikan. Itma'anna, telah tenteram ia dengan bihi dengannya. Telah tenteram ia dengannya. Wa'in dan jika asobathu telah menimpa ia akannya. Fitnatun, oleh cubaan. Dalam braket bencana atau fitnah. Inqalabah, telah berbalik ia. Telah berbalik ia ala wajhihi, atas wajahnya. Khosiro, telah rugilah ia. Ad-dunya, dunia. Wal akhirah, dan akhirat. Zalika, itu. Huwa, dia. Al-husron, kerugian. Mubin, yang terang. Baik, saya mak keterangan dia. Wa minan nas, dan di antara manusia, may ya'budullah ala harfin. Ada orang yang ia menyembah akan Allah atas ya tepi. Maknanya tidak tetap atau syak, ragu-ragu. Ya. Atau kita bahasakan begini. Dan di antara manusia ada orang yang ia menyembah akan Allah ya atas keraguan. Atas keraguan. Maknanya dia tidak punya ketetapan. Dia ragu-ragu. Ya. Ini namanya iman yang tidak yakin.
tak sampai kepada peringkat yakin. Ya, imannya ya hanya di tengah-tengah. Kalau di tengah tak apa, mungkin bawah lagi. Fa in asabahu khairun, maka jika telah menimpa ia akannya oleh kebaikan, itma'an nabi, telah merasa tenteram ia dengannya. Ya, telah tenteram ia dengannya pun boleh. Ya. Orang yang begini, yang iman, mengibadahi Allah Ta'ala dengan keadaan yang ragu-ragu, bila dia mendapat kebaikan, contohnya kesihatan, keselamatan pada diri dan hartanya, dia rasa tenang, rasa tenteram. Wa in asabathu fitnatun, dan jika telah menimpa ia akannya oleh fitnah, ya, bila terkena fitnah, ya. Jadi fitnah ni mungkin bencana, cobaan yang berupa bencana contohnya, ya. Contohnya sakit lah, ya. Sakit yang menimpa dirinya dan hartanya, ya, ataupun ya, hal-hal yang berkaitan dengan musibah. Bila kena kat dia, inqalaba ala wajhi, telah berbalik ia atas wajahnya. Apa maksudnya? Maksudnya dia kembali kepada kufur, balik kafir semula, tak percaya. Ini namanya iman yang syak, yang ragu-ragu. Mengibadati Allah dalam keadaan ragu-ragu, tak yakin. Bila dapat kesenangan, gembira, tenang hatinya. Tapi bila mendapat kesusahan sikit, ya, dia tak percaya agama itu, lari kepada kekufuran. Orang macam ini ujungnya khasirat dunia wal akhirah. Ya, telah rugilah dunia dan akhiratnya. Rugilah buat dia. Zalika wa husranul mubin. Itulah dia kerugian yang nyata ataupun yang terang, ya, buat dia. Baik, sama lagi, ia menyeru. Min daripada dunillah, selain Allah. Mala, apa yang tidak. Yadurruhu, ia membahayakan akannya. Wama, dan tiada, dan apa yang tidak. Wamala, dan apa yang tidak. Yanfa'uhu, ia memberi manfaat akannya. Ia memberi manfaat akannya. Zalika, itu, dia, ad-dolal, kesesatan, al-ba'id, yang jauh. Baik. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Ia menyeru daripada selain Allah apa yang tidak ia memberi mudarat kepadanya dan apa yang tidak ia memberi manfaat, ya, akannya. Jadi, yang mereka ibadahi ialah berhala. Dia mengibadati berhala. Sedangkan berhala ini tak dapat memberi mudarat dan tidak dapat memberi manfaat. Buktinya, kalau Allah, ya, tak turunkan hujan lama-lamaan, adakah berhala ini ada kuasa? Ya, dia minta kepada berhala itu, berhala pun turunkan hujan. Boleh? Tak boleh. Kalau turun hujan terus-menerus, dapat ke berhala ini menahan hujan tadi supaya berhenti? Ya, sudah tentu tak boleh. Inilah yang dikatakan
Dia menyeru, mengibadati selain daripada Allah, yaitu berhala-berhala yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak dapat memberi manfaat. Zalika huwa dhalalul ba'id. Itu dia kesesatan yang jauh daripada kebenaran. Ya. Itulah kesesatan yang jelas nampak. Lagi ayat yang ke-13. Yad'u, ia menyeru. Yad'u, ia menyeru. Laman. Sungguh orang yang darruhu, bahayanya, aqrabu, lebih hampir, min naf'ihi, daripada manfaatnya. Labisa, sungguh seburuk-buruk, al-maula, pemimpin, wala bisa, dan sungguh seburuk-buruk, al-ashir, keluarga. Semak, yad'u min dunillah. Nanti mana tadi? Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i. Ia menyeru, sungguh bahayanya lebih hampir daripada manfaatnya. Yang diibadati itu adalah bahayanya tu, ya, lebih daripada manfaatnya. Ya. Manfaatnya kononnya, ya, dapat pergaulan, ya, dapat kenalan, ya, tapi, ya, bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Labisal maulah, ya, sungguh seburuk-buruk pemimpin atau seburuk-buruk penolong. Walabisal ashir, dan sungguh seburuk-buruk keluarga. Kenapa disebut ashir itu keluarga? Ya, sebab, ya, al-ashir ini dianggap sebagai teman, ya, pergaulan. Jadi keluarga-keluarga yang paling buruk kerana masing-masing membawa jalan kesesatan. Baik, sambung lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudakhilu, ia masukkan, allazina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka, as-solihati, akan beberapa akan amal-amal soleh. Jannatin, kebun-kebun syurga. Tajri, ia mengalir, min tahtiha, daripada bawahnya, al-anhar, oleh sungai-sungai. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaf'alu, ia perbuat, ma, akan apa yang, yuridu, ia kendaki.
Semak semula. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya Allah ia masukkan akan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Tajri min tahtial anhar, ya, ke kebun-kebun syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Surga yang terhias dengan adanya sungai-sungai menjadikan pemandangan itu indah, tak dapat nak dikata. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah ia perbuat apa yang ia kendaki. Ya. Baik ya. Sampai ayat 14. Kita tengok perkataan-perkataan yang boleh dilatih sebagai tata bahasa untuk sorof. Ya. Baik, kita tengok pada perkataan yang akhir ayat 14 dulu, iaitu perkataan yang mudah, yaf'alu. Ya. Okey. Yaf'alu tu, ya, apa tiga huruf dia? Yaf'alu. Fa'ala. Fa'ala. Okey. Kemudian kita cari dalam kamus. Cari dalam kamus perkataan fa'ala. Cari fa. 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 Muka surat tu fa. 330 pun ada fa dah. Ya. Nah, cari fa ain pula. Fa ain. 290. Okey. Ya. Buka yang lain 290. Jumpa tak? 290 sebelah kanan tengah. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Baik ya, kadang orang tak faham. Bila belajar sorof, kadang ada wazan fa'ula, kadang fa'ila. Jadi kadang orang tanya, mana yang betul? Yang betul fa'ala. Kenapa ada wazan fa'ila? Fa'ila, ada wazan fa'ula. Ya, ada baris bawah, baris depan. Itu adalah wazan buatan. Mana dibuat untuk menimbang yang betul. Wazan fa'ala ni dibuat, ya, kadang jadi fa'ula nak timbang hasuna. Hasuna tu betul. Tapi apa wazannya? Wazannya fa'ula. Macam tu. Kenapa fa'ilah? Fa'ilah tu wazan untuk membuat fi'il yang berbunyi bawah. Contohnya hasibah. Contohnya hasibah, ya. Jadi yang betul apa? Untuk fa'ala. Yang untuk fa'ala yang betul apa? Fa'ala yaf'alu. Itu yang betul. Yang lain tu rekaan. Kalau diubah ada fa'ila, fa'ula, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, ada baris macam tu. Itu semuanya rekaan untuk jadikan timbangan kepada kalimah-kalimah lain. Ya. Tapi untuk diri fa'ilah, diri fa'ala tetap fa'ala yaf'alu. Yang betul. Okey, macam mana nak bawa isim fa'il fa'ala? Fa'ilun. Isim maf'ul? Maf'ulun. Ya, fa'ilun maf'ulun. Itu untuk wazan fa'ala. Ya. Kalau fi'il amarnya apa? Yaf'alu. If'al. If'al. Nahinya? La taf'al. Okey. Ya.
Okey, tengok sebelah kirinya pula. Baris fa'ala tu, fa'ala sebelah kirinya. Fakoda, tengah-tengah tu. Fakoda. Yafkidu. Mana hilang. Jumpa tak? Jumpa tak? Sebelah kiri dia, sebelah kiri dia. Yang fa'ala kanan, ada kiri. Fakoda, yafkidu, fakdan. Dengan mana hilang. Fakoda telah hilang ia, yafkidu ia hilang, fakdan kehilangan. Macam mana nak buat isim fa'il fakoda? Fakidun. Panjangan fa, fakidun. Kalau isim maf'ulnya mafkudun. Mafkudun. Kalau nak jadikan fi'il amar yafkidu, fi'il amar. Mana datang kod ni? Kan kekit ke bawah. Ifkit. Ifkit. Yafkidu. Yafkidu kan fi'il amar bunyi ifkit. Fi'il mudhari' tu. Jadikan fi'il amar. Ifkit. Nahinya la tafkid. La tafkid. Okey, balik kepada fa'ala sebelah kanan balik. Balik sebelah kanan balik. Ya. Itu maknanya fi'il madi yang 3 huruf, ya, dia punya baris, ya, kadang atas, kadang bawah. Kadang depan. Macam ni kita tahu, buka kamus. Buka kamus. Kecuali yang selalu dengar lah. Macam contohnya, selalu dengar dakhala. Mudhari'nya apa? Dakhala. Yadhulu. Sebab dah biasa dengar. Dakhala yadhulu. Badinya depan hulu. Tak boleh hulu. Hulu. Jadi kalau fa'ala, fa'ala tetap yaf'alu. Tapi kalau faqada yafkidu, apa wazannya? Bunyikanlah fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu tu buatan. Yaf'ilu tu buatan. Yafkidu betul. Bukan kesenangan. Dia dijadikan sebagai model. Wazan tu dijadikan timbangan tu sebagai model dia lah, petunjuk. Contohnya misal kata faqada yafkidu, dibuatlah fa'ala yaf'ilu. Tapi yaf'ilu tu tak betul, tapi untuk, ya, timbangan sahaja. Macam tu. Yang betul yang tadi yang sebelah kanan. Fa'ala yaf'alu tu betul. Tapi kalau orang tanya apa wazan faqada yafkidu, kita kena sebut fa'ala yaf'ilu. Macam tu. Okey. Sekarang ni kita balik semula kepada fa'ala yaf'alu, ya. Fa'ala yaf'alu, cuba saya nak tanya lagi sekali. Isim fa'il fa'ala. Isim fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Sekali lagi saya tanya, fa'ala isim fa'ilnya apa? Isim maf'ulnya maf'ulun. Itu dah tiga kali tanya tu. Tak dapat jawab. Tak dapat jawab juga, tak tahu. Dah 3 kali. Warga emas lah yang mahal. Ya?
Tulis. Dah bertulis pun tu. Ya. Hmm. Oh, okey. Balik semula, baik semula. Sekarang ni ada tambahan wazan yang nak diajar. Tadi isim fa'il dengan isim apa? Maf'ul. Cuba saya nak dengar sekali lagi sebelum saya tambah. Isim fa'il apa? Fa'ilun. Isim maf'ul? Maf'ulun. Maf'ulun. Okey, penambahan dia sekarang ni kita nak buat isim makan. Isim makan dan isim zaman. Makan tu maknanya tempat. Zaman masa. Jadi sekarang ni penambahan isim makan kita kena tambah dengan mim. Bunyinya atas. Maf'alun. Sebut maf'alun. Sebut dulu maf'alun. Ya, itu isim makan. Isim zamannya pun sama bunyi maf'alun. Ulang balik macam mana isim makan? Maf'alun. Isim zaman? Maf'alun. Sama juga dua-dua. Sama. Tapi dalam segi terjemahan dia lain. Terjemahannya satu, kalau makna buat, tempat buat. Makan tu tempat buat. Kalau dia zaman, masa buat. Masa buat. Tak boleh, tak boleh ada waw, lam tanwin je. Kita bukan belajar jamak. Kalau jamak ada waw nun. Ya ini belajar satu dulu, mufrad. Ya. Okey. Ulang balik. Kalau fa'ala jadikan isim makan apa macam mana? Bukan maf'u, maf'a. Maf'alun. Kalau maf'ulun dah jadi isim maf'ul. Ini isim makan bari atas. Maf'alun, maf'alun. Masa dan tempat sama. Wazannya sama tapi makna lain. Ulang balik. Maf'alun, maf'alun. Maf'alun, maf'alun. Apa maknanya maf'alun? Satu, tempat buat. Yang kedua, masa buat. Kalau dia masuk, ya tempat masuk. Kemudian masa masuk. Macam tu. Kalau pergi, tempat pergi. Masa pergi. Macam tu. Okey, cuba buat yang sebelah kiri pula. Fakoda. Macam mana nak buat isim makan dia? Fakoda. Letak mim. Baris atas. Mafkodun. Mafkodun. Isim zaman? Mafkodun. Sama makna. Apa makna sekarang terjemahan dia ialah hilang. Kalau mafkodun, tempat dulu. Tempat hilang. Lagi satu. Masa hilang. Baik, kita tak payah buka perkataan zahaba. Kita sebut saja zahaba, zalhaba, zahaba. Kalau nak jadikan isim makan, zahaba tu pergi. Kalau isim makan, zahaba. Lagi, isim zaman, mazhabun. Apa makna mazhabun? Tempat pergi. Satu lagi, masa pergi. Jadi yang kita sebut selalu mazhabun, mazhab tu maknanya tempat pergi. Tempat kita pergi. Itulah mazhab tu, isim makan. Ya.
Selalu cakap mazhab, tapi tak tahu isim apa. Ya? Hmm. Hmm. Ha? Ya. Oh ya. Oh alhamdulillah. Oh. Hmm. Suara tak lupa. Okey. Okey ya. Mazhabun, mazhabun. Okey dah betul. Tadi maf'alun, maf'alun. Ya. Okey. Satu lagi saya nak tambah yang senang. Ya, daripada mazhabun, mazhabun, bunyikan bawah pula. Mizhabun. Mizhabun. Bunyi bawah. Sebut. Mazha, mazha, mizha. Cuba sebut. Mazha, mazha, mizha. Jadi kalau bunyi bawah, mizhabun, maknanya alat pergi. Namanya isim alat. Namanya isim alat. Maknanya alat pergi. Mizhabun. Okey, balik semula kepada fa'ala tadi. Balik kepada fa'ala, cuba buat isim makan dan zaman balik. Fa'ala tadi. Maf'alun. Kalau isim alat? Kalau isim alat? Mif'alun. Mif'alun. Ingatkan maf'a, maf'a, mif'a. Yang dua tu bunyi atas, maf'a, maf'a. Kemudian yang ketiga mif'a. Bawah. Kalau bunyi bawah tu, tu mana alat. Alat buat. Kalau buat, alat buat. Boleh. Cuba buat yang sebelah kanannya pula tadi, fakoda. Cuba isi makan zaman dulu. Fakoda. Kanan tak kiri, kiri. Sebelah kiri. Mafkodun, mafkodun. Satu lagi. Mifkodun. Apa makna mifkodun? Alat hilang. Alat hilang. Ya. Alat hilang. Ya. Terkadang makna tu ada sesuai, kadang makna tak sesuai, tapi makna tetap macam tu. Kalau contohnya alat hilang, apa alat hilang kita tak tahu. Ya. Jadi kita tak tahu pun apa alat hilang, tapi maknanya macam itulah. Bukan tak boleh. Alat telah hilang tu lain. Alat tu makna menghilangkan sesuatu. Alat yang boleh menghilangkan sesuatu. Ya? Tak boleh. Dia dah tak boleh ikut fi'il madhi punya makna. Dia kena tak ada lagi dah. Jadi kalau alat, kena sebut alat. Kalau zaman, sebut masa. Okey, sekarang ni kita tidak terikat dengan kamus ni. Kita sebut yang lain yang senang-senang, biasa disebut. Ya. Tak payah kita tengok dalam kamus ni. Cuba tengok perkataan yang mudah-mudah seperti contohnya tadi zahaba. Kemudian nasoro pula. Nasoro. Kalau isim makan dan zaman macam mana nasoro? Lagi satu. Satu lagi min sorun. Alat min sorun. Okey. Mansorun apa makna? Tempat tolong. Lagi satu. Masa tolong. Min sorun. Alat tolong. Alat tolong tak kisahlah apa yang boleh memberi pertolongan dinamanya alat tolong. Contohnya misalnya kata tali yang boleh buat pertolongan, tali itu namanya min sorun. Mana alat yang boleh buat bantu menolong.
Okey, alhamdulillah semua dah pandai. InsyaAllah kita sambung lagi biar lagi pandai lagi ya. Ah, InsyaAllah. Alhamdulillah.